السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masuk kepada setengah jam begitu boleh sementara matahari naik. Kita sambung daripada surah Al-Qari'ah, yaitu surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur yang kita mengaji semalam. Malam kita mengaji surah Al-Qari'ah. Hari ini kita baca surah At-Takatsur. Sebelum kita pergi, kita baca dulu surah ni, ambil berkat bagi pagi ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita di atas apa yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dalam surah Al-Qari'ah semalam, Allah Ta'ala sebut golongan manusia yang masuk neraka. Wa yasla wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam surah ni Allah Ta'ala sebut sebab apa manusia boleh masuk neraka. Dan Allah Ta'ala sengaja sebut sebab ni, tujuannya supaya kita tidak termasuk dalam sebab ni. Sifat-sifat orang yang boleh sebab dia masuk dalam neraka. Dan dia termasuk dalam surah yang akhir, dalam surah 4 sekawan dia panggil surah Zalzalah, surah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah, dan ni surah At-Takatsur. Cerita bab dunia dan juga cerita bab akhirat. Baik. Surah ni adalah surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua, iaitu peringkat yang kedua kenabian. Surah kita baca semalam peringkat pertama dari Nabi. Surah ni dia mari daripada peringkat kedua. Masa ni Nabi kita Muhammad SAW telah pun berdakwah secara terbuka. Orang ramai dakwah secara orang ramai. Surah ni kalau kita boleh bahagi, kita bahagi pada dua tajuk besar. Tajuk yang besar, yang pertamanya berbentuk soalan,
yang keduanya berbentuk sebab. Alhaakumut takatsur, banyak yang telah melalaikan kamu. Kalimah alha ni daripada perkataan lahawa. Alha, lahawa, yang bermaksud hiburan. Hiburan makna kata benda hak suka dengan nafsu kita. Benda hak suka dengan nafsu yang boleh menyebabkan manusia tu lupa dan lalai. Itu orang panggil alha. Ataupun benda yang tidak memberi kepentingan kepada manusia, bagi hak tak penting. Saya saja duk buat benda tak ada faedah sikit apa. Tu orang panggil lahwun. Allah Ta'ala guna perkataan lahwun ini dalam Al-Quran, Suratul Munafiqun ayat yang ke-9. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Tulhikum tu, kalau kita tengok ayat dia, mari daripada lahwa. La tulhikum amwalukum beriman, jangan kamu jadikan hartamu, anakmu menyebabkan lahwun, kamu jadi lalai daripada ingat pada Allah. Makna kata alhaakumut takasur, iaitu Allah Ta'ala kata di sini banyak gapo? Banyak dua perkara, anak, harta. Memang Nabi suka orang banyak anak, tapi anak yang banyak boleh menyebabkan kita masuk neraka dan boleh menyebabkan kita pergi ke syurga. Walaupun kita nikah ramai, anak pun ramai, tapi anak yang menyebabkan kita lalai. Apa makna anak yang menyebabkan kita lalai? Anak yang menyebabkan kita suku sembah cari dunia sampai kita lupa kepada akhirat. Itu boleh bayangkan? Tapi kalau anak yang ramai, kita pun suku sembah cari dunia juga, tapi akhirat kita tak putus cari. Itu berkah. Bila berkahnya hidup kita, yang mana kita tidak dilalaikan dengan dua perkara ni, maka Allah Ta'ala jadi anak kita pun berkah, rezeki kita pun berkah. Tanda anak yang berkah ni, Allah Ta'ala jadikan anak kita tu betul-betul bermanfaat kepada kita. Boleh nampak kan ni? Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita tu adalah benda yang bermanfaat untuk kita. Tu alha. At-takatsur daripada kalimah kathara, bererti banyak. Tetapi apa maksud dia ni? Ada beberapa pendapat oleh ahli tafsir sebut berkenaan dengan takatsur. Yang pertama iaitu naknya manusia dapat harta yang banyak, keinginan untuk dapat benda yang banyak. Tak kira lah berbentuk harta ke gapo ke, tapi nak lebih daripada cukup. Tu hidup kita ni kita minta cukup. Bukan kita buat benda hak ada dah, tapi nak lagi. Dah jaga deh. Benda hak kita buat ada dah, cukup makan dah, tapi berasa nak lagi, tu saya tanya berat. Saya tanya berat. Anak kita pun besar belakang dah, tak ada buat apa dia pun boleh cari rezeki, kita pun makan pun cukup dah. Nak buat apa lagi? Nak cari dunia sampai ke mana? Cari harta sampai tak kabar, ingat semayang baik pun tak, jemaah pun tak, ngaji pun tak. Kau jaga kau tempat menega, kau tempat gapo sampai semayang pun sayu, tak semayang lagi. Orang kau hatu lagu tu. Orang kau hatu lagu tu. Hatu tidak orang. Iblis duk muasat. Kita duk masuk, kita duk dapat orang hak kena iblis ni, orang hak masuk hatu. Satu. Tak kira kan? Orang yang masuk hatu tu kita kelih dia. Oh, dia tepik, melolong, baca gapo pun tak ada kita kata masuk hatu dalam jiwa dia. Tapi dia lupa bahawa orang hak cari harta dunia sampai lupa ke akhirat ni,
dia telah masuk iblis sebati dengan jiwa. Itu lagi bahaya. Penyakit tu tak nak berobat kalau tak tahu bahawa benda dia buat tu salah. Tu keinginan nak dapat benda yang banyak tanpa kita khabar bahawa benda yang kita ada tu sudah cukup. Cukup. Kita kata kita maintain ni makna kata kita selenggara hak mana ada. Hak mana ada relax duduk gitu ya. Anak kita pun boleh dah, gapo kita pun boleh dah, anak kita pendidikan pun comel. Harta hak kita ada ni setara tu. Kalau lebih lagi pun kita tu lebih lagi. Bukan lebih lagi siapa yang sampai lebih. Tidak. Lebih lagi harta kita ni dengan tujuan untuk bui lebih. Sebab tu kalau hak lebih tu kita bui berapa? Tanya, bui berapa? Padahal hak kita boleh. Padahal kedak dengan kita bui dengan bagi hak kita boleh. Dan kalau hak kita cari itu boleh jadi kita lambat semaya, boleh jadi kita ni hubungan dengan Tuhan tak ada, semaya jemaah pun tak. Tu orang panggil at-takatsur. Yang kedua at-takatsur ni berkawan ataupun apa ni, yang keduanya orang panggil bagi banyak dengan orang lain. Bahasa Melayu dia panggil persaingan. Persaingan makna kata kita bagi banyak dengan orang lain untuk dapat dunia. Berasa tak puas hati kalau orang lain itu lebih, kita ni kurang. Padahal sama-sama kaya, tapi nampak dia mau sambung rumah, kita sambung. Ya kita duduk dua beranak ya. Gaut sore, kecil manis sore. Sore herit kaki, sore tak cekak dalam rumah kan. Anak-anak jarang klik seminggu sekali lah. Habis jiran sebelah rumah ni besar, rumah kita pun besar. Jiran sebelah rumah beli barang, beli kereta comel, kita pun beli kereta. Tak ada daripada apa. Nah, beli tu kerana anak ramai tu lain. Itu lain. Kereta besar, anak ramai, kereta molek, jalan jauh. Itu beza benda tu. Ada orang pakai kereta, orang-orang ni kadang-kadang kereta ni dia naik untuk family saja, untuk keluarga saja. Hak ni dia buat kerja. Hak tu tak termasuk tu sebab ada keperluan dia. Nah, hak ni pasal banyak ada keperluan apa, beli tok saja. Ada orang tu beli kereta nak ke nombor dia, nombor pelik dia. Comel. Pas tepek situ, duk klik nombor pelik tu, mati pun tengok tu. Ribu-ribu beli. Siapa kau 90,000 pun ada. 90,000 pun ada beli. Nombor saja. Wak aku nama tak apalah, siapa masuk syurga pun tak boleh. Semua ni lahun. Benda hak suka dengan hati, nampak depan mata saja. Baik. Jadi bersaing nak banyak. Bersaing. Orang ni lebih, kita lebih. Orang ni lebih, kita lebih. Bazir semata-mata. Yang ketiga, at-takatsur. Hak tu bersaing dalam keadaan lebih, berlawan. Hak nombor 3 tu bangga pula berasa kita lebih pada orang lain. Allahu Akbar. Bangga pula kata kita lebih pada orang lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-34. Wa kana lahu thamar faqala li sahibi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Cerita pemilik kebun dan dia mempunyai kekayaan yang besar dan dia berkata kepada saing dia hak mukmin tadi, dia kata ketika mana dia bercakap, dia kata oh harta aku lebih padamu dan pengikut aku pun ramai lebih kuat. Dia tak lagi orang ada harta dia cari orang ikut dia supaya kedudukan dia kuat. Dia tak serupa orang ada harta saja tapi kuasa tak ada, tak nampak hebat. Harta ada, pas ada kuasa nak pula. Ni hebat ni. Ni hati takut kat orang ni. Takut kat orang. Moga kuasa ada. Ikut dan orang dia boleh belakang. Pas harta pula banyak. Sekali tu kereta tu jujur orang pakai duk ikut belakang, berasa hebat pada orang. Tak khabar malaikat maut nak mari dia bila masa ya. Malaikat maut tak ada heran body besar mana pun.
hebat setara mana, bedil berapa potong, tak ada dah heran. Dan dia mari kat mampu jawab dia orang. Pergi kat mana? Nak lari mana? Mati je raya. Allahu Akbar. Orang tanya arwah Tok Ni Aziz, Allahumma ghfir lahu. Dia kata Tok jalan tak ada bodyguard tak ada. Dia kata kita berasa sol padahal kita ni ada bodyguard dah. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Depan, belakang, kiri, kanan. Kita turun daripada rumah tu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Tuhan kata, aku tunjuk jalan kamu, aku jaga melalui malaikat. Kita baca azkar pagi, azkar petang ni dengan tujuan nak panggil malaikat supaya jaga kita daripada musuh hak paling kita takut sekali. Dia boleh sebab kita masuk neraka. Musuh ada ni boleh sebab kita mati ya. Musuh ada depan mata ni, hak nampak boleh jadi sebab kita ni mati. Dia bedil kita ke kapur ke dia igak, boleh jadi sebab kita mati. Tapi musuh hak tak nampak ni, orang panggil setan ni, boleh menyebabkan kita binasa dan masuk neraka sampai bila-bila. Hak ni Allah Ta'ala ada bodyguard dia, tapi kita tak sepakat. Nak pakai guano, mau bangun pagi-pagi, subuh pun tak, semaya pun tak, mata kedarah 2-3 pinggir, subuh malah boleh pagi-pagi ni. Baik, nombor 4, at-takatsur, mana kata nak lagi, ada dah nak lagi, dan tidak akan puas dengan dunia. Nak semua. Benda hak manusia tidak akan puas ni apa dia? Amwalukum wa auladukum, anak-anak dan juga harta. Baik. Lalu orang yang boleh bawa manusia balik kepada kehidupan fitrah jadi hamba Tuhan semula, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata manusia hak lalagi dengan harta dia pergi siapa tak ingat mati, Allah sahaja boleh jetik hati dia supaya mari. Kita sebut dalam surah Al-Adiyat sebelum pada ni, Allah Ta'ala kata dalam Al-Adiyat, penyakit ni dia panggil wa innahu lihubbil khairi lasyadid, cinta kepada dunia, kesenangan yang berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, penyakit dia iaitu at-takatsur, penyakit dia. Boleh faham ni? Tu kaitan di antara surah atas dengan surah bawah. Baik. Selagi Tuhan peringat pada kita, i'lam, beringat Tuhan kata, annamal hayatid dunya, kehidupan dunia ni la'ibun wa lahun. La'ib makna permainan, lahun makna benda hak lala, alha hak kita sebut tadi. Baik, habis itu ayat kedua, hatta zurtumul maqabir. Siapa bila manusia leka dan lalai dengan dunia ni, siapa masuk dalam kubur. Orang hak lala ni siapa mati. Makna kata lala dengan harta ni bukan siapa bila. Kalau dia tak khabar, siapa mati? Ajak belajar, taksir, ajak ngaji, malah ajak pergi jalan, derah. Tak kata kan? Pucuk Malaysia, mari jalan kata-kata. Ajak pergi jalan, rengek kaki. Kata mari, ustaz ada main ngajar. Hamba tak boleh duduk selo lama. Kalau duduk atas kursi berasa sama tinggi dengan ustaz kata. Babak dia, mau duduk atas kursi duduk pergi. Tak cakap kedai, mau lah. Alasan. Apa tak ada pergi? Bahasa malu kok orang lah. Malu kok orang. Duduk ambil gambar sengih ngobini kat tepi patah supaya air dua orang. Sengih masuk dalam Facebook, tak ada marah, tak ada malu tu. Tak bahasa malu. Tak main ngaji ni bahasa malu. Tak ada arah lah. Perkataan zur ni makna kata ada orang bawa untuk pergi berjumpa dengan seseorang. Orang hak zur kita panggil ziarah. Ziarah ni makna kata kita bawa diri kita untuk pergi berjumpa dengan seseorang. Itu makna zur. Hatta zurtum al-maqabir, maksud dia sehingga kamu pergi kubur. So masuk dalam kubur.
So penafsiran. Yang keduanya, orang yang banyak ingat kepada mati ni adalah orang yang boleh berubat penyakit dunia. Orang boleh ubat penyakit dunia. Sebab Nabi SAW sebut, i'lamu, mu kena ingat, Nabi kata, mu kena ingat benda hadhimil ladzat, benda yang boleh memutuskan kelazatan dunia, itu mati. Mana ingat kau mati ni adalah satu perkara yang boleh melembutkan hati. Nak kita kena ziarah kubur semua. Ziarah kubur. Mana kata apa? Pergi kubur Risalah Kelih. Pergi kubur tu bukan ambil berkah. Nak oyak bahawa aku pun mati sepamu juga. Kalau orang ada mayat, semayang-mayat, kita mari, kita ikut pas kubur. Bakpo Nabi kata boleh 2 ganjaran, 2 bukit Uhud. Bakpo Nabi sebut lagu tu. Kerana hak pergi kubur ni selamat. Selamat dia daripada cinta dunia. Tengok sain, awal buku, kain putih, masuk lalu lubang, boleh ke dia Allah, takdir baru minum air sekali, lepas maya subuh takdir baru duduk tepi ambor. Kabar-kabar pas Jumaat ping jatuh pesel mati. Nak ayat bui Allah Tuhan, duduk sebelah aku, malaikat ambil nyawa dia, pas aku bila pula. Ada tak adik nak berasa nak lebih ke dunia, nak tipu orang, nak rasuah orang, tak ada belakang. Sebab apa? Kubur. Nabi kata umat aku paling cerdik, banyak ingat kepada mati. Boleh fahamkan ni? Dalam surah Wal-Adiyah, surah 2 surah belum pada ni, lepas Al-Zalzalah tu, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Allah Taala kata, maka apakah tidak mengetahui, dia tidak mengetahui apa yang dibangkitkan, apa yang di dalam kubur. Itu masuk akhirat. Hak ni permulaan akhirat, iaitu mati. Bila seorang mati, permulaan akhirat. Bak kubur dan akhirat ni 2 perkara. Pertama, dunia nak pindah ke alam akhirat, dan permulaan kepada kiamat kepada seseorang apabila dia mati. Yang kedua, kubur tu juga akan terbokeh, akan tubik, akan mutah seksa apabila kiamat. Yang kedua itu kebangkitan. Yang keduanya kehancuran. Yang ketiganya kebangkitan, iaitu bangkit semula daripada kubur. Allahu Akbar. Baik, Tuhan pun ya, kalla saufa ta'lamu. Dia kata jangan gitu kalau mau tahu akibat daripada kalla ni, mana kata jangan buat gitu, jangan mundeka dunia. Saufa, tidak lama lagi kamu akan tahu, mana kata ta'lamu, kamu akan tahu. Tahu ke apa? Ada mati tahu. Setara mana dunia? Illa sa'atan minan nahar yata'arafu bainahum. Allah Ta'ala sebutlah ayat lain. Dunia ni 60-70 tahun, bila kita masuk ke akhirat, kita berasa dunia ni ibarat jumpa dengan sayang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar, nak pergi mana? Nak pergi situ. Tak apa, jumpa semula. Setara tu. Illa sa'atan minan nahar yata'arafu bainahum. Makna kata mu jumpa dengan sayangmu, pas tanya khabar, pas pergi kat ni, aku pergi kat ni. 5 minit tak sapa. Puasa 60, puasa 70, puasa 80. Ada pemimpin Malaysia 90 lebih umur. Tak kata kan? Tu bodoh main politik lagi. Tak khabar sungguh lah. Biar kita kata ke dia sekali. Ini marah demo lah dia. Tak khabar main politik apa. Cakap ke sejadah masjid dah pulaknya. Main politik berapa dah umur 90. Tak khabar. Ada orang bangga lah pula, bangga pula. Oh amba, orang tua orang lain duk mikir lagi, main politik lagi. Tak ada. Tak ada. Nak tipu kau iblis belakang. Tunggu. Tipu kau iblis belakang. Kalau molek lah, manfaat banyak lah, tapi kata comel, nak tipu kau iblis. Tontah yang tipu dia. Orang panggil tipu terdarat. Kita duk rasa molek. Duk rasa molek ni lah yang paling bahaya sekali. Padahal hak tu paling buruk sekali. Tuhan pun royak sekali lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun. Ayat, oleh kerana ayat nombor 3, nombor 4 ni lebih kurang sama, maka ulama tafsir kita sebut ayat nombor 3
Bila manusia tu mati, dia masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, maka mulalah perkara-perkara gaib hak tak tahu. Hak kita tak tahu atas muka dunia, masuk dalam kubur tu baru tahu. Summa kalla sawfa ta'lamu, yang kedua ayat nombor 4, iaitu benda hak kita tak tahu juga. Benda hak lepas daripada bangkit daripada kubur semasa nak penghakiman dengan Allah Taala. Ini dua perkara. Mana kata kalla sawfa ta'lamu, kena ingat masa mu dalam kubur. Summa kalla sawfa ta'lamu, kena ingat pula masa mu bangkit daripada kubur. Dua perkara. Dua perkara inilah hak kita duk takut sama. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allahu akbar. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mu ingat baik jika gitu kalau mengetahui dengan pengetahuan yakin. Kalla, sekali lagi kita kata, jangan buat gitu. Lau ni makna kata kalimah menyesal. Menyesal. Ilmal yaqin, pengetahuan hak pasti. Baik, kita terjemuh mudah-mudah. Ilmal yaqin adalah salah satu daripada benda yang kita percaya setelah kita ada ilmu. Percaya saja dengan percaya ada ilmu ni tak serupa. Percaya saja tanpa ilmu, dia mari was-was. Tapi kalau kita percaya satu benda dengan ilmu, dia mari yakin. Boleh faham kata? Kita percaya saja kata Tuhan ada, tapi tak mengaji, dia mari was-was. Kita percaya kata Tuhan ni ada, semua orang percaya, tapi dengan ilmu dia mari yakin. Dan yakin inilah Allah Subhanahu wa taala wak kira sebagaimana Tuhan sebut. Yakin di sini makna kata mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu ajal, mati, keinginan. Baik. Dalam Quran Allah Taala sebut perkataan ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Di atas perkataan yakin itu 3. Peringkat pertama, ilmul yaqin, yakin berdasar kepada ilmu. Kalau kita tengok asap, walaupun api tak nampak, tapi kita kata warna terbakar, sebab ilmu tu ada. Yang kedua, ainul yaqin, keyakinan kita berdasar pada hak kita lihat, hak kita tengok. Kalau belum kita nampak asap, kemudian kita jalan depan, kita pun nampak api pula, kau yakin? Hak tak nampak asap saja, asap gapo kepun. Walaupun kita tahu asap tu ada api, tapi mungkin asap kau lain, hak terlibat, hak tidak terlibat dengan api. Tapi kalau kita pergi nampak asap, nampak api, alah. Haqqul yaqin, yakin hak sebenar. Dan sebelum kita nampak api, kita pergi tengok api, pas kita tahu pula kata api itu panas, tersagi dekat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kalau kita tengok, kalla sawfa ta'lamun summa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Menangawak lagu tu, kalau mu ada ilmu yang boleh kamu percaya kepada akhirat. Dan ilmu yang boleh percaya pada akhirat tu iaitu Al-Quran. Maka di atas muka dunia ni Tuhan beri dua perkara, ilmal yaqin dengan ilmul yaqin. Ilmul yaqin, Tuhan beri ilmu pada kita supaya kita yakin. Ainul yaqin, Tuhan beri nampak kepada kita gapo dia hak jadi sebab manusia lupa kepada dunia. Dan haqqul yaqin, hak ni akhirat, kata ulama tafsir, apabila manusia tu tengok neraka seseorang tafsir kita. Ayat mana? Ayat yang kita baca sejadah tadi, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbi. Bila tengok depan mata orang jahat, tengok tu barulah rabbana absarna wa sami'na farji'na, nak klik semula ke dunia. Sebab tengok baru yakin. Mukmin dah, mukmin ni dia ada pengetahuan, dia ada ilmu, dia ada keyakinan, dan dia ada rasa bahawa panasnya neraka atas muka dunia. Sebab panas dunia pun dia tak boleh tidur. Siapa nak panas neraka? Itu makna haqqul yaqin, ilmul yaqin, ainul yaqin. La tarawunnal jahim, benar-benar aku akan sedia neraka jahanam kepada kamu. Nak pergi mana kalau mau perangai lagu ni?
Dia kata summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yaqin. Ilmul yaqin tadi dah. Ha ni ainul yaqin, mu akan tengok sungguh neraka. Summa, lepas pada tu mu akan kelih sungguh lagu mana neraka, tinggi setara mana. Mu tak akan tengok sendiri dengan mata kepala kamu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ha ni hak berat. Kemudian pasti kamu akan ditanya tentang nikmat. Latus'alunna, sesungguhnya kamu pasti akan ditanya. Mana benda tu akan berlaku, pertanyaan itu akan berlaku. Baik, akhirnya orang mukmin akan ditanya dengan soalan. Orang mukmin akan ditanya dengan soalan, adakah mu buat lagu ni? Satu kejahatan buat mari pada orang mukmin. Allah Taala tanya, adakah mu buat lagu ni? Ya Tuhan, saya buat. Tak apa, aku maaf dah. Sebab soalan adakah. Orang yang tidak mukmin, lain pada mukmin, kufur, munafik, menghadap Allah, dia tak tanya adakah, tapi dia tanya bapa mu buat lagu ni. Bila sebut kenapa, makna kata kena beri alasan. Contoh, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Cerita yang mana malaikat hamba orang jahat ke neraka. Siapa dapat pintu neraka? Ditanya, alam ya'tikum rusulun minkum, adakah tak ada nabi kamu dulu yang boleh musafir neraka ni? Makna kata kalau mau ikut nabi tak siapa mau ke neraka. Yang musafir ke neraka ni tak ada nabi kau kampung. Tak ada orang royak apa sunnah ke bid'ah. Jumpa dengan neraka ni. Kalau kita tanya kita lah ni pun tak berapa boleh jawab dah. Lepas tu nak tanya akhirat lebih lagi. Malaikat nak tanya lebih lagi. Kalau seorang hamba tanya tu berasa takut dah. Tubuh hamba membesar, suara besar. Lepas malaikat, suara pelakak, pecah nak lingung. Kalau malaikat tanya seksa, nak pergi ke mana? Alam ya'tikum rusulun minkum, tak ada nabi kau mengajar kamu? Ada nabi, faham tak pergi? Naik bukit boleh, jauh ke rata-rata boleh, dia makan puluk sampai Malaysia boleh. Nak kau main ngaji tak boleh. Orang aku bewok mu ni, katanya. Sudah. Kalau tanya lagu tu tak boleh jawab dah. Bahasa ketal lutut dah. Pas depan malaikat saya depan Tuhan tanya lagu mana tak tahulah. Baik. Ada apa semua? Sebab tu nikmat kita kena balas. Latus'alunna yawma 'anil na'im. Nikmat kena balas dengan ta'abbud, mengabdikan diri pada Allah. Baru dah masalah. Alhamdulillah, habis surah At-Takatsur dan penafsiran dia pendek dah. Jadi kalau nak dengar 4 surah tu, tengok lapis kita lepas pada ni. 4 surah kita telah tafsir. 4 berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan nyakit dunia, atau akhirat, atau nyakit dunia pula lagi. Iaitu Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah dan juga At-Takatsur. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.